اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mendepani pendidikan global. Salam mendepani pendidikan global, salam Kuala-Nerus prihatin dan salam unggul membara. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita masih lagi belum menang dalam memerangi wabak COVID-19, namun dengan keizinannya kita dapat bersama-sama pada pagi ini seperti mana yang kami telah promosi dan janjikan sebelum ini di dalam Facebook laman Sebara dan juga saluran-saluran lain. Makanya pada hari ini, iaitu 24 April 2021 bersamaan 12 Ramadan 1442 Hijrah, bersempena bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini, syukur Alhamdulillah kita dapat bersama-sama dalam program webinar keibubapaan pasca COVID-19 peringkat kebangsaan tahun 2021 secara langsung menerusi Facebook laman Sebara dengan tajuk Berakit-Rakit ke Hulu, anjuran PIBG SK Batu Rakit dengan kerjasama UNIZA dan PPD Kuala Nerus. Sidang penonton yang dirahmati Allah, mekar mewangi bunga cempaka, sayang harumnya memukau sudah. Majlis bermula tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Bismillahirrahmanirrahim, selaut kasih seuntai rasa. Yang berusaha Puan Nur Azura binti Tahir, Guru Besar SK Batu Rakit. Yang dihormati Encik Muhammad Johari bin Yusof, Guru Penolong Kanan Pentadbiran SK Batu Rakit, merangkap moderator program pada hari ini. Yang berbahagia Dr. Wan Omar Ali Saifuddin bin Wan Ismail, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, Fakulti Reka Bentuk Inovatif dan Teknologi Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA, merupakan penceramah program kita pada hari ini. Yang dihormati Barisan Pentadbir SK Batu Rakit, kru-kru unit media kreatif UNIZA, rakan-rakan guru dan sidang penonton yang dikasihi sekalian. Bagi memberkati sesi webinar kita pada hari ini, marilah sama-sama kita bacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Sadaqallahul Azim. Sidang penonton sekalian, adat berbahasa menyampaikan pesan, adat majlis menyampaikan ucapan. Tanpa membuang masa, majlis diteruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Puan Nur Azura binti Tahir, Guru Besar SK Batu Rakit untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam mendepani pendidikan global, salam Kuala-Nerus prihatin dan salam unggul membara kepada semua penonton webinar peringkat kebangsaan pada hari ini. Yang dihormati penceramah kita hari ini Dr. Wan Omar Ali Saifuddin Wan Ismail, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Fakulti Reka Bentuk Inovatif dan Teknologi UNIZA. Barisan penonton kanan, Tuan Moderator, guru-guru, ibu bapa serta para penonton webinar pada hari ini. Salam perkenalan daripada saya, Guru Besar SK Batu Rakit, Sebara Sekolah Program Transformasi Kohort 3. Umumnya, kita mengetahui pandemik COVID-19 yang melanda negara sudah hampir 2 tahun. Justru itu, peranan dan tanggungjawab ibu bapa perlulah lebih berfokus dan fleksibel. Dengan penganjuran sesi webinar kita pada hari ini, yang dapat memberikan input-input dan perkongsian ilmu serta persediaan yang perlu kita laksanakan untuk sebarang kemungkinan yang akan berlaku. Guru-guru juga disarankan agar meningkatkan kompetensi diri dengan mencuba kaedah pengajaran yang baru iaitu pengajaran secara digital. Sesuai dengan perkembangan terkini dan sesuai dengan hasrat Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu iaitu menjadikan hub pendidikan digital pertama di Malaysia di samping mendepani pendidikan global, di mana murid berfikiran global, guru berfikiran global, ibu bapa berfikiran global serta pendidikan global dan dinamik. Dalam menghadapi cabaran khususnya IR 4.0 revolusi industri, dalam era VUCA sekarang, semua murid dan ibu bapa perlu bersedia
lebih awal dan justru itu wajarlah sesi webinar ini kita adakan bagi memastikan perkongsian ilmu dan cara-cara mendidik dan memastikan anak-anak berdasarkan norma baharu. Pihak Kementerian dan Jabatan Pendidikan Negeri juga telah melaksanakan pelbagai kaedah dan inisiatif dengan memperkenalkan semula penjajaran kurikulum, mengetatkan SOP dan menyediakan garis panduan pembukaan sekolah dengan norma baharu yang perlu kita ikuti, di mana ianya adalah untuk memastikan PDPC anak-anak kita menjadi lebih selamat dan bermakna. Di kesempatan ini juga saya mewakili warga Sebara merakamkan jutaan terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, khususnya Tuan Pengarah, Tuan Salin Ibigani yang memberi keizinan dan ruang terhadap program ini. Terima kasih juga kepada PPD Kuala Nerus Encik Hamid bin Yahya di atas sokongan yang tidak berbelah bagi kepada SK Batu Rakit. Jutaan terima kasih juga pada hari ini kepada pihak UNIZA, khususnya penceramah kita pada hari ini yang sedia berkolaboratif dengan Sebara sesuai dengan matlamat Sekolah TS25 iaitu menjalin hubungan komuniti dengan pihak luar. Program kita pada hari ini tidak akan berjaya tanpa sokongan Our Blackbone yang berhormat Tuan Haji Bazlan Abdul Rahman, Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Batu Rakit, Kuala Nerus, selaku YDP PIBG Sebara. Terima kasih YB. Harapan pihak sekolah agar sesi webinar ini tidak akan berakhir hanya di sini. Ianya akan diteruskan lagi dengan sesi-sesi webinar yang lain dengan mengupas isu-isu yang lebih menarik dan saya juga mengalu-alukan kejaringan dengan pihak-pihak sekolah dari seluruh Malaysia. Sebagai guru besar, saya ingin melihat SK Batu Rakit dikenali di Persadar Pendidikan Global. Di samping semua warga menggilap permata-permata yang ada agar lebih berkilau dan bersinar. Akhir kata, terima kasih sekali lagi kepada pegawai-pegawai JPN, pegawai-pegawai PPD, Tuan Guru Besar, Tuan-Tuan Pengetua, guru-guru serta para hadirin sekalian yang menyaksikan webinar kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada guru-guru dan warga Sebara serta komuniti SK Batu Rakit yang sentiasa menyokong. InsyaAllah kami menjanjikan yang terbaik untuk anda. Sebelum mengakhiri ucapan, saya ingin menyampaikan pantun. Enak dimakan ketupat bersantan, juadah dihidang bersama rendang tuk. Di bulan mulia penuh keberkatan, perkongsian dibina, ukhuwah terbentuk. Kian berlabuh tirai Ramadan, lamayan Syawal, kian dinanti. Terima kasih diucapkan kepada Puan Nur Azura binti Tahir, Guru Besar SK Batu Rakit atas ucapan sebentar tadi. Seterusnya, marilah sama-sama kita ikuti rakaman ucapan yang akan disampaikan oleh Yang di-Pertua PIBG SK Batu Rakit iaitu Yang Berhormat Tuan Haji Bazlan bin Abdul Rahman merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Batu Rakit dan seterusnya ucapan dari Encik Hamid bin Yahya, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah PPD Kuala Nerus. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia Dr. Wang Umar, Timbalan Dekan UNIZA selaku penceramah kita pada hari ini. Yang berusaha Puan Nora Zura Tahir selaku Guru Besar Sekolah Kebangsaan Batu Rakit, dan seterusnya kepada yang menonton dan mendengar program kita pada hari ini. Pertama sekali saya nak mengucapkan tahniahlah kepada pihak sekolah di atas kejayaan-kejayaan yang telah dicapai selama ini oleh pihak sekolah. Dan saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih atas program motivasi keibubapaan yang dianjurkan oleh pihak sekolah dan UNIZA ini. Diharap program yang dinamakan Berakit-Akit ke Hulu ini dapat memberi motivasi dan kefahaman kepada ibu bapa dalam menyesuaikan diri dengan kaedah
pengajaran dan pembelajaran secara norma baru hari ini, yang mana pembelajaran dan pengajaran melalui online ini. Diharap ibu bapa mengambil kecaknaan tentang pembelajaran secara online ini. Diharap juga program ini dapat memberi impak yang besar bagi melahirkan murid yang cemerlang. Saya selaku WDP PIBG sekolah mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada UNIZA dan juga pihak sekolah di atas penganjuran program ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kuala Nurus Prihatin. Salam mendepani pendidikan global. Kita melalui detik yang sangat sukar dengan adanya wabak pandemik COVID-19 yang melanda negeri dan negara kita, malah ke seluruh dunia. Namun demikian, pelbagai pendekatan telah dilaksanakan bagi meneruskan pembelajaran dalam normal baharu ini. Saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pimpinan sekolah SK Batu Rakit dan semua guru atas inisiatif melaksanakan program berakit-rakit ke hulu bersama-sama penceramah daripada UNIZA. Satu usaha yang sangat bermakna bagi memberikan semangat dan motivasi pada murid-murid, guru-guru dan juga ibu bapa di luar sana. Semua pihak wajar memahami situasi yang mencabar ini dan hendaklah berganding bahu menangani pandemik ini dengan begitu berkesan. Kita jaga kita mesti menang. Selarilah dengan peribahasa, kalau hendak 1000 daya. Sekian, terima kasih. Begitulah rakaman ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Majlis sekali lagi merakamkan ucapan terima kasih. Followers, likers dan viewers Facebook laman Sebara dan sesiapa sahaja yang share dan ikuti siaran langsung, pada pagi ini saya doakan semuanya berada dalam keadaan yang baik dan jangan lupa isi link SPL KPM untuk mendapatkan mata jam kredit khusus bagi warga KPM dan juga isi jil yang akan kita buka selama 30 minit di hujung siaran ini nanti, insya-Allah. Untuk itu diminta semua penonton tunggu sehingga ke akhir sesi webinar kita ini. Sekiranya ada sebarang soalan boleh kemukakan di ruangan komen Facebook Live Sekolah sepanjang siaran ini sedang berlangsung. 10 pengunjung bertuah akan dipilih oleh Urustia untuk diberi sedikit cenderahati. Seterusnya, tanpa melengahkan masa, saya serahkan majlis ini kepada moderator iaitu Encik Muhammad Johari bin Jusoh, Guru Pelakanan Pentadbiran SK Batu Rakit untuk meneruskan sesi webinar ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengacara majlis kita pada hari pagi ini, Puan Mazira binti Muhammad. Okay, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Salam sejahtera, salam menepani pendidikan global, salam Kuala Nurus Prihatin, salam unggul membara. Syukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita sama-sama dalam sesi webinar keibubapaan peringkat kebangsaan pada pagi ini. Alhamdulillah ya, syukur kita dapat bersama-sama di bulan yang keberkatan ini, bulan yang penuh kerahmatan ini, dapat kita sama-sama dalam program perkongsian ilmu pada hari ini. Ya, saya selaku pengacara majlis, selaku moderator dan mengemuli majlis pada hari ini mengalu-alukan kedatangan para penonton, ibu bapa dan guru-guru yang menyaksikan secara langsung program ini pada pagi ini. Hadirin sekalian, program pada hari ini akan diadakan sebanyak 4 bahagian di mana bahagian pertama kita akan menjelaskan apakah tema kita pada hari ini ataupun kita mengupas ataupun isu iaitu berakit-rakit ke hulu. Ya, yang kedua kita akan kupas mengenai peranan yang perlu dilakukan ibu bapa. Yang ketiga kita akan melihat apa yang perlu pendekatan yang perlu dilakukan oleh ibu bapa khususnya guru ya. Guru dan juga ibu bapa
untuk memastikan bahawa proses pembelajaran di pasca COVID ini dapat dilaksanakan dengan baik. Dan yang ketiga, kita akan memberi sedikit suntikan motivasi kepada pelajar-pelajar bagaimana meneruskan pembelajaran pada masa musim sekarang. Dan yang terakhir ialah bagaimana kita membuat rumusan sertasi daripada apa yang kita bincangkan pada hari ini. Para penonton yang saya kasih sekian, pada pagi ini bersama penceramah kita yang tidak asing lagi, iaitu dijemput khas dengan kerjasama di antara PIBG SK Batu Rakit dan juga pihak UNIZA. Kita mempersilakan penceramah yang tidak asing lagi, orang yang paling rapat dengan saya, merupakan sahabat baik pada saya daripada zaman dahulu, iaitu Dr. Wan Omar Ali Saifuddin bin Wan Ismail, yang akan mengupas tajuk lebih baik ataupun pendekatan berkongsi tip bagi penonton kita pada hari ini. Yang dimaksudkan ialah Dr. Wan Omar Ali Saifuddin bin Wan Ismail. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah. Salam sejahtera dan juga selamat pagi dan selamat berpuasa, Doktor. Selamat puasa. Okey, Doktor, hari ini kita syukurlah kita dapat sama-sama di satu pentas yang sama, kita dapat mengupas dan berkongsi program kita pada hari ini yang kita khususkan untuk pada ibu bapa dengan tema berakit-rakit ke hulu, dan apa yang akan dibincangkan, apa yang mungkin doktor akan terangkan selepas ini. Okey, untuk para penonton juga, di kesempatan ini juga saya mewakili pihak sekolah dan juga pihak ibu bapa dan juga UNIZA merakamkan jutaan terima kasih kepada doktor di atas kesempatan pada mulai bulan yang mulia ini untuk kita sama-sama berkongsi dalam satu program yang jujur-jujur adik-adik, iaitu yang telah dicetus ilhamkan oleh Puan Guru Besar Puan Nur Azura tadi. Okey, Doktor. Okey, kita berbalik kepada topik perbincangan kita pada pagi ini, iaitu berakit-rakit ke hulu. Apa sebenarnya, Doktor, yang cuba kita ketengahkan? Dipersilakan, Doktor. Okey, terima kasih pengacara majlis, sahabat saya Cikgu Johari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Diucapkan kepada semua penonton pada pagi yang penuh keberkatan di bulan yang penuh rahmat dan juga penuh di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, sebelum saya pergi dengan lebih jauh untuk membincangkan kita punya topik pada hari ini berkenaan dengan keibubapaan. Okey, Cikgu Jo, ingin saya kupaskan terlebih dahulu kenapa kita memilih dan kenapa perlunya kita berfokuskan kepada tajuk dan juga tema yang telah kita tetapkan pada hari ini supaya ataupun agar penonton kita berada pada landasan yang betul. Okey, sebenarnya berakit-rakit ke hulu ni merupakan satu perkara yang sangat sinonim di kalangan kita orang Melayu terutamanya, dan kita orang Malaysia di tanah Melayu, tak kiralah bangsa Cina, India, Melayu itu sendiri dan Bumi Putera Malaysia. Berakit-rakit ke hulu. Kenapa berakit-rakit ke hulu? Kalau pada zaman dahulu, orang pada suatu ketika dahulu, kalau orang Terengganu cakap air mari daripada hulu tu besar. Maksudnya kalau datangnya air daripada hulu tu seolah-olah macam air besar yang akan melibatkan banjir. Okey, so kita kena faham berakit-rakit ke hulu. Okey, maksudnya kita dalam keadaan kita di mana kita perlu mengadakan satu usaha, melakukan satu langkah, metod pendekatan yang sangat sesuai untuk melalui keperitan ataupun kesusahan yang bakal kita terima. Kenapa? Dan kalau kita lihat sambungan daripada berakit-rakit ke hulu, kemudian dia akan berenang-renang ke tepian. So that's mean kita akan mula melalui satu fasa yang baru untuk berenang-renang, menyelamatkan diri dan juga keadaan kita pada waktu sekarang. Iaitu sekarang, maksudnya Cikgu Jo? Susah dahulu ke? So maksud sekarang kalau kita relatekan dengan cerita kita adalah di waktu musim pandemik ataupun COVID-19 ini. Kemudian bersakit-sakit dahulu. Kenapa perlunya bersakit-sakit dahulu? Kerana setiap kesakitan itu insya-Allah akan ada penawar dan juga kebaikan di masa akan datang. Betul tu Cikgu Jo. Dan yang terakhir adalah bersenang-senang kemudian. Okey, nampak? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. So itulah rangkuman kes ataupun rangkuman cerita yang akan kita sama-sama konsepkan ataupun kita sama-sama akan kupaskan pada hari ini tentang keperitan, kesusahan, langkah dan juga kaedah yang perlu digembeling oleh semua pihak dalam memastikan supaya anak-anak kita ataupun para pelajar kita berada pada landasan yang betul untuk menuju satu kejayaan yang sama-sama kita kecapi nanti, insya-Allah, Cikgu Jo. Insya-Allah. Okey, begitulah tadi kupasan yang telah diberikan oleh doktor yang telah menjelaskan
iaitu maksud konotasi ataupun tema kita pada pagi ini. Ya, umum mengetahui bahawa kita telah mengalami pandemik COVID bermula 2 tahun lepas, di mana pada tahun ini juga ada ura-ura mengatakan bahawa perkara ini akan berlaku, iaitu di mana proses PDPR akan berlaku. Tetapi melalui kerjasama di antara KPM dan juga PPD telah mengadakan pelbagai aktiviti atau pendekatan untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi di sini doktor, cuba kita apa pendapat doktor atau apa pendekatan apakah yang perlu dilakukan khususnya ramai penonton pada hari ini terdiri pada ibu bapa yang ingin mengetahui apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh ibu bapa di rumah yang punya anak kecil iaitu di tahap 1 dan tahap 2. Mereka bertanya bagaimana cara pendekatan yang perlu dilakukan untuk membantu anak-anak dalam proses pembelajaran di rumah, doktor. Macam mana pada pendapat doktor? Apa yang perlu dilakukan oleh ibu bapa di rumah? Okey. Terima kasih Cikgu Jos kembali. Okey. Untuk pengetahuan semua, ibu bapa, bukan saja ibu bapa, guru, semua pihak perlu memainkan peranan penting dalam mendepani masalah COVID-19 ini. Okey. Untuk pengetahuan semua, perkara pertama apabila kita menghadapi ataupun mendepani dengan COVID-19 seperti ini ataupun kita lebih kenali sebagai PKP, okey, kita perlu recharge. Oh, recharge ya. Cikgu Jo tahu tak apa yang dimaksudkan dengan recharge? Kita macam yes, macam mana seperti mana kita charge telefon, charge. Okay, so that's why kita namakan dia sebagai recharge after PKP. Okay, so perkara yang pertama apabila kita bercerita tentang recharge adalah terima. Apa saja keadaan dalam kehidupan kita pada hari ini, kita perlu terima supaya ianya berlaku dalam keadaan harmoni dan kita redha dengan apa yang sedang berlaku. Kita tidak boleh menyalahkan takdir. Okey, kita tidak boleh menyalahkan sesuatu tu kerana sesuatu yang lain, tetapi perkara yang pertama apabila berlakunya keadaan seperti ini, kita perlu terima terlebih dahulu. Bila mana kita menerima, kita akan mula redha. Bila mana kita redha, kita akan ikhlas. Okey. So, semua pihak perlu memainkan peranan mereka sekarang pada tahap ini, iaitu kita perlu terima. Dan yang kedua Cikgu Jo adalah kita kena sabar. Apabila kita menerima keadaan dan kemudian kita terus bersabar. Okey, bila kita bersabar, kita tidak akan menyalahkan A salahkan B, B salahkan C, C salahkan D. Okey, kita tidak perlu berada dalam keadaan yang kalut dan tidak menentu seperti itu. Okey, itu kaedah ataupun cara-cara untuk kita recharge after PKP. Dan yang ketiga, Cikgu Jo, apabila kita mula bersabar, kita akan menarik nafas yang lega dan panjang, kita diam seketika. Diam tu maksud apa tu, doktor? Diam tu dia menimbulkan pelbagai persepsi, positif ataupun negatif. Tapi melalui modus operandi kita sekarang, kita lebih kepada berdiam dan juga berfikir secara positif. So that's why lah, perkara yang keempat, recharge after PKP adalah kita perlu fikir. Mengambil waktu, berdiam dan kemudian kita berfikir. Okey, so rangkuman sekarang adalah recharge after PKP. Saya suka ingin terangkan dan juga saya ingin tegaskan, pertamanya kita perlu terima. Sebagai ibu bapa, sebagai guru, sebagai pelajar itu sendiri, perkara pertama yang perlu kita ada dalam diri kita adalah tahap penerimaan kita. Apabila kita menerima, kita akan sabar. Ya, betul. Dan apabila orang yang bersabar tu akan adalah keindahan yang Allah akan berikan selepas itu. Kemudian diam seketika. Tapi kena ingat hati-hati, jangan diam selamanya. Bila mana kita diam selamanya, kita tidak akan mengambil ataupun tidak melakukan sebarang tindakan dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, apabila kita diam, menarik nafas yang lega, barulah kita berfikir secara positif dan juga secara waras dan rasional. Maksudnya di sini doktor, maksudnya apabila kita menerima sesuatu keadaan yang sukar, maksudnya diri kita harus bersedia menerima, dan juga apabila keadaan dah semakin stabil ataupun semakin baik, barulah kita fikir apakah inisiatif ataupun langkah-langkah yang terbaik yang perlu kita lakukan. Jadi pendekatan saya sangat suka, saya memetik kata-kata doktor tadi sebenarnya, iaitu dalam kita menghadapi sesuatu perkara yang agak tidak menyenangkan kita sebenarnya. Konsep syukur dan reda dan syukur itu sangat penting ya. Sebagai bapa ya, seharian kita bersama dengan anak-anak, apatah lagi guru di sekolah ya, khususnya guru SK Batu Rakit yang mengenai ramai murid yang pelbagai-bagai tahap dan sebagainya. Jadi di situ konsep yang cuba dikerjakan ataupun recharge yang telah diberikan oleh doktor tadi sangat-sangat baik. Dan saya rasa apa yang ditekankan oleh TS
DF, iaitu terima, sabar, diam dan fikir adalah satu pergerakan yang baik, doktor. Betul. Okey, jadi para penonton, ibu bapa khususnya, jadi sebagai ibu bapa, kita mestilah redha, kita mestilah sabar dan kita mestilah berfikir bagaimana langkah seterusnya, di mana insya-Allah kita sebagai seorang ibu bapa yang sangat mementingkan pembelajaran anak, kita akan fikirkan cara yang terbaik ataupun yang terhebat ataupun yang termampu kita laksanakan berikan pada anak-anak. Okey, begitu ya. Tadi okey, sekarang doktor, kita akan pergi ke kupasan yang seterusnya. Ya, topik perbincangan kita semakin menarik ya, di mana para penonton kita tak sabar-sabar mendengar apa kupasan yang telah berjaya. Mungkin kita akan kongsikan pengalaman kita, doktor, di mana kita sama-sama belajar, di mana kita tengok ya kesungguhan guru SK Kompleks Ngawatri, khususnya guru-guru saya, guru kami yang mana yang mengajar kami dahulu. Jadi di sini doktor memetik guru-guru. Jadi apakah kaedah ataupun doktor rasa pendekatan yang perlu guru-guru sekarang ni dalam era digital ni, yang perlu guru-guru laksanakan bagi memastikan proses kelangsungan pembelajaran itu berlangsung, doktor, sama ada di rumah ataupun di sekolah? Okey, baik Cikgu Jo. Berbalik kepada soalan Cikgu Jo. Okey, saya tampilkan di sini iaitu triangulasi di antara pelajar, ibu bapa dan juga guru. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh pendefinisian ataupun konsep kepada guru, kita bercerita dulu tentang pelajar. Okey, so bagi seorang pelajar dalam musim pandemik seperti ini, mereka perlu sentiasa bersedia. Bersedia dengan pelbagai kemungkinan. Okey, so sebagai seorang pelajar juga, waktu pembelajaran secara pandemik COVID-19 ni adalah sangat mencabarlah Cikgu Jo, di mana dia ni pembelajaran secara alam maya. Baru 2-3 bulan yang terakhir ni kita mula pergi ke sekolah mengikuti pembelajaran secara fizikal. Betul tak Cikgu Jo? Okey, so pada waktu sebelum ini kita belajar secara maya. Semua orang berada dalam keadaan tekanan. Okey, kerana apa? Kerana kita mula melalui fasa ataupun norma baru dalam kehidupan. Bukan sahaja dari segi norma penjarakan sosial ataupun pergerakan kita terkawal, tapi cara dan juga kaedah pembelajaran kita juga agak terhad. Betul. Okey, so semua pelajar perlu menerima keadaan tersebut dengan baik. So that's why lah kembali semula kepada tadi, terima, redha, ikhlas. Okey. So, bermakna pelajar, di sini juga saya ingin tekankan cara pembelajaran ataupun kaedah pembelajaran melalui virtual ataupun alam maya ni, sebenarnya di Kementerian Pengajian Tinggi sendiri pun Cikgu Jo, kita dah lama implementkan di mana-mana universiti pun. Sebab kita dalam, kalau di sekolah kita ada kursus, file kursus ataupun silibus kita. So, bermakna dalam kursus-kursus yang kita tawarkan di setiap universiti di Malaysia ni pun ataupun even di luar negara sendiri, semuanya menetapkan atau ada portion untuk pembelajaran secara virtual. Okey. So ia tidak menjadi satu masalah. Okey, cuma mungkin di peringkat sekolah rendah ataupun sekolah menengah, ianya merupakan satu fasa yang baru di mana semua pelajar kena terima keadaan tersebut, ya Cikgu Jo? Betul. Okey. So tekanan ini bukan sahaja dirasai oleh pelajar, guru, malah ibu bapa juga Cikgu Jo sebenarnya. Betul. Jadi betul lah yang dimaksudkan oleh doktor tadi. Jadi di sini bahawa kita kalau di kementerian, kalau khususnya di sekolah, kita tahu bahawa Kementerian Pelajaran Malaysia, Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan ataupun memberi beberapa pendekatan. Contohnya ialah kalau di sekolah kita tengok doktor, di mana sekiranya tidak berlaku bersemuka iaitu PDPR, murid dibekalkan modul pembelajaran. Betul. Di mana murid-murid yang tidak dapat menggunakan gadget ataupun handphone, mereka boleh hadir ke sekolah, tetapi penjarakan sosial lah ya hari ini sekian, di mana mereka boleh mengambil modul. Dalam modul itu doktor, bukan sahaja soalan yang telah kita minta guru-guru bina, tetapi juga bersama nota dan sebagainya pembelajaran. Dan di situ kita melihat bahawa pendekatan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, khususnya jabatan, pihak PBD dan khususnya guru-guru di sekolah sangat baik. Yang itu di samping itu juga guru-guru digalakkan membuat video, termasuk saya sendiri doktor, di mana saya punya 2 kelas, tahun 5 dan tahun 6, di mana di situ saya sendiri kita berkongsi pengalaman doktor, di mana kita membuat video melalui PowerPoint. Di situ apabila pelajar yang sedang mengikuti boleh mengikuti video itu berulang-ulang. Jadi proses itu belajar, kita kalau tidak ada pada waktu pagi, boleh melihat videonya pada waktu malam dan sebagainya. Kerana untuk makluman doktor, satu telefon tu berkongsi ya doktor.
Betul. Kalau keluarga-keluarga yang tak mampu oleh 2-3 orang adik-beradik, ya. Dan di situ kita melihat bahawa selain pada pendapatan guru, itu juga iaitu kita kata kemampuan ibu bapa agak terhad. Okey, kembali pada soalan kita seterusnya doktor. Okey, di sini kita ingin mendapat pendapat doktor iaitu tentang apakah pendekatan yang perlu dilakukan oleh keluargalah, ibu bapa yang berada di rumah. Kalau boleh kita tengok yang boleh sama ada yang boleh bantu dan sebagainya. Tapi keseluruhan kita kebanyakan ibu bapa mungkin dapat menggunakan apa yang dibekalkan oleh guru tersebut untuk membantu anak-anak. Macam mana doktor? Pendapat doktor? Okey. Kalau kita lihat kepada sesi pembentangan kita pada hari ini seterusnya, suka saya tampilkan kepada semua, kepada ibu bapa di luar sana dan juga para pelajar dan juga saya sendiri sebagai seorang bapa dan juga sebagai seorang pengajar sebenarnya Cikgu Jo. Okey, ini adalah merupakan satu kajian yang telah dijalankan oleh profesor di Universiti Awam Malaysia berkenaan dengan item ataupun koding tentang keluarga idaman. Apakah yang diklasifikasikan oleh keluarga idaman? Kenapa saya perlu ceritakan ataupun kenapa saya perlu wawarkan tentang keluarga idaman? Di mana semua anak-anak memerlukan keadaan seperti ini. Okey, untuk pembelajaran secara lebih berkesan, iaitu di mana mampu untuk meluahkan kasih sayang dan juga penghargaan. Itu adalah ciri-ciri keluarga idaman. Di mana semua orang dalam rumah perlu menabur ataupun perlu menyemai rasa kasih sayang dan juga rasa penghargaan kepada ahli keluarga. Itu adalah ciri-ciri keluarga idaman, Cikgu Jo. Okey, kemudian yang kedua adalah komitmen dan iltizam untuk menyokong antara satu sama lain. So that's mean di sini dimaksudkan anak, contohnya dalam sebuah keluarga ada 5 orang anak. Anak 1, 2, 3, 4 dan 5. Ibu bapa sepatutnya seharusnya meraihkan anak-anak ini dan dengan kewujudan kepelbagaian. Saya bagi contoh situasi dalam sebuah keluarga. Contoh, anak yang pertama very excellent in English. Anak yang kedua adalah sangat pandai dalam matematik. Yang ketiga pandai bahasa Melayu. Contoh. Tetapi apa yang kita sering lihat pada hari ini, ibu bapa suka membanding bezakan antara anak A, B dan C ataupun anak 1, 2 dan 3. Sepatutnya apa yang perlu dilakukan oleh ibu bapa pada hari ini dalam ciri-ciri keluarga idaman adalah menyokong di antara satu sama lain. Macam mana? Apabila penjarakan sosial ataupun pembelajaran berlaku secara di rumah, so elemen-elemen kepelbagaian inilah yang perlu kita raikan sebenarnya Cikgu Jo. Jadi si kakak boleh melihat adik untuk contohnya tadi yang bahasa Inggeris boleh melihat yang lemah dalam bahasa Melayu, yang excellent dalam bahasa Melayu boleh melihat adik-adik yang kurang dalam bahasa Melayu. So di sinilah konsep di mana keluarga idaman dan juga menyokong di antara satu sama lain tu berlaku sebenarnya Cikgu Jo. Okey, kalau kita lihat perkara yang ketiga adalah mampu untuk komitmen atau diberikan dekat sini adalah melaksanakan komunikasi positif dan juga efektif. Okey, jadi untuk komunikasi yang efektif dan juga efektif adalah sangat penting. Di mana cikgu-cikgu ataupun fokus sekarang adalah keluarga, ibu bapa perlu berkomunikasi dengan baik. Itu menjadi satu masalah di mana menguji tahap kesabaran sebenarnya. Di sinilah sebenarnya saya pun bercakap dari segi di mana saya pun seorang bapalah di rumah di universiti saya sebagai seorang cikgu. Okey, so dia menguji kesabaran. Cuba bayangkan, can you imagine apabila sebuah kelas, seorang guru mengendalikan sebuah kelas dengan jumlah pelajar 40 orang. Berbagai sifat, berbagai ragam. Ya, pelbagai ragam ada. Ini kan pula 40 orang, satu cikgu mengawal selia 40 orang murid. Di rumah, seorang ayah ataupun seorang ibu hanya mengawal 1 ataupun 2, 3 orang anak. Tetapi dia punya voice untuk menjadi suara-suara Tarzan tu sangat kedengaran lah. Tetapi doktor, mengikut apa yang yang kita telah bincangkan sebelum ni, di mana murid suka datang ke sekolah. Kenapa? Dia menyaksikan bahawa maknya lebih garang daripada cikgu sebenarnya. Saya pun pernah terbaca itu dalam media sosial. Sebenarnya rupanya bapa ataupun ibu dia lebih garang daripada itu. So di sini sebenarnya situasi yang Cikgu Jo bahagi tadi yang berikan sebenarnya kepada para penonton tu sebenarnya adalah komunikasi. Lack of the communication. Macam mana kita nak persuade, macam mana kita nak merayu, nak memujuk anak-anak supaya melakukan kerja sekolah dengan baik. Kenapa di sekolah cikgu mampu untuk buat tersebut? Kenapa di rumah kita berhadapan face to face tapi anak kita masih mampu untuk memberi alasan-alasan dan beribu-ribu malah berjuta-juta alasan untuk tidak melakukan perkara yang diminta. Okey. So di sini merupakan satu kepakaran yang diperlukan oleh seseorang guru. Kemudian memperuntukkan masa
yang sangat berkualiti. Apabila berada dalam satu keluarga, keluarga idaman adalah di mana mereka ada satu masa yang sangat baik bersama dan berharga, di mana ibu dan juga bapa berada dalam satu keadaan. Ya, kita faham, ibu bapa yang bekerja. Tapi apabila pulang ke rumah habis pada waktu kerja, ibu bapa perlu memberi fokus kepada anak-anak. Okey, Cikgu Jo. Okey. Kemudian yang keenam adalah yang kelima, rumah ataupun sebagai tempat yang selamat. Ini sangat penting. Di mana rumah ataupun isi rumah kita perlu berada dalam keadaan selamat. Okey. So kalau satu masa dulu kalau macam kita pernah lihat duduk ataupun tinggal di luar negeri Terengganu contohnya. Rumah kita apabila masuk je pagar, contoh macam saya sendiri ada di Johor, kita masuk je pagar, kita akan kunci pintu pagar. Okey, walaupun orang Terengganu cakap siang hari belalok orang cakap. Okey, tetapi waktu siang kita masih mengunci pintu pagar, masuk ke rumah kita kunci grill, kunci pintu. Inilah yang dikatakan term ataupun kondisi rumah selamat. Okey, so kita pastikan ahli keluarga kita dalam keadaan selamat. Okey. So dan yang keenam adalah mampu menangani stres dan juga konflik. Okey, so kecekapan ibu bapa dalam hal ini, dalam pandemik ini, inilah yang difokuskan kepada keadaan di mana mampu untuk menangani konflik dan juga stres semasa. Apa yang kita sedang hadapi sekarang, apa konflik yang sedang kita lalui sekarang adalah COVID-19. So bermakna wujudnya keterbatasan kita dalam memberi, menyampaikan ilmu, mendapatkan ilmu dan pelbagai bentuk lagi dalam pendidikan di negara kita itu sendiri. Okey, begitulah ya kupasan yang telah diberikan oleh doktor tadi. Tapi saya ingin menambah doktor, boleh doktor? Di samping untuk memastikan rumah itu selamat, sebenarnya kita boleh menjadikan rumah itu sebagai tempat untuk pembelajaran, iaitu dengan mewujudkan sudut-sudut ataupun ruang-ruang untuk proses pembelajaran anak-anak. Jadi di sini dapat dirumuskan bahawa konsep keluarga idaman doktor sangat penting bagi memastikan bahawa proses pembelajaran atau kemenjadian murid atau kejayaan murid bertitik tolak kepada keluarga idaman, ya, keluarga yang sakinah warahmah akan sentiasa diberkati Allah Taala. Okey, jadi di situ kita dapat simpulkan bahawa apa-apa yang akan berlaku, keluarga adalah tulang belakang ataupun individu yang paling rapat bagi menjayakan apa-apa sesuatu program kita pada akan datang, khususnya pada era pandemik ini berlaku. Okey doktor, kita dah kupas ya ke bahagian ibu bapa. Sekarang kita cuba kerana penonton kita yang ada pada hari ini ialah juga terdiri daripada guru-guru. Jadi di sini sebagai seorang pendidik, ya, bermula pada asal pendidik, lepas MPSM untuk makluman semua dan melanjutkan pelajaran dan untuk makluman semua, doktor sangat dapat dicontohi oleh saya kerana doktor dapat menghabiskan pengajian PhD dalam tempoh masa 2 tahun 8 bulan ya. Di situ satu tip yang mungkin doktor boleh kongsikan kelepas ini bagi guru-guru yang ingin menyambung pelajaran ataupun guru-guru bagi menghadapi pandemik COVID ataupun keadaan dalam keadaan VUCA sekarang ni, keadaan yang tidak yang agak kelabut, keliru dan sebagainya. Okey doktor, kita pergi kepada topik berikutnya, iaitu bagaimana atau pendekatan guru-guru lah. Di samping kita kata menggalakkan dari segi pengajaran secara digital, apakah ia perlu guru itu sendiri, dalaman guru itu sendiri untuk membantu untuk pembelajaran proses anak-anak di rumah maupun di sekolah. Dipersilakan doktor. Okey, sebelum saya bercerita tentang guru, peranan yang dimainkan oleh guru pada musim seperti ini, kita lihat dulu peranan ibu bapa. Ibu bapa. Di mana keluarga idaman tadi telah dihasilkan ataupun perlu diberikan oleh seseorang ibu bapa dalam sebuah keluarga. Okey. So kita lihat ciri-ciri untuk ibu bapa dalam musim ataupun saat seperti ini, iaitu mindset harus fleksibel mengikut peredaran semasa. Okey. So pada satu ketika dahulu mungkin ibu bapa ataupun kita sendirilah, macam saya sendiri bapa, pada satu ketika saya tidak benarkan anak saya memiliki handphone, Cikgu Jo. Betul. Sehinggalah dia masuk form 1 and then dia masih lagi tidak mempunyai handphone. Tetapi oleh kerana peredaran dan juga cara pembelajaran PDPR yang memaksa kita untuk memberi telefon itu, so kita sebagai ibu bapa perlu fleksibel mengikut peredaran semasa. Betul. Seperti kata
kata daripada Saidina Ali. Betul. Yang mengatakan bahawa ajarlah anak Ya, betul mengikut Cikgu Jo. keadaan semasa. Didiklah anak mengikut keadaan semasa. So kita tak boleh bandingkan ataupun ibu bapa ni kata, oh zaman ayah dulu tak ada pun telefon. Tak, kita tak boleh. Sebab kita anak-anak pada hari ini dilahirkan pada zaman teknologi. Okey, so pada zaman teknologi mengikut keadaan semasa IR 4.0, dia perlu melalui zaman-zaman seperti itu. Betul, Doktor. Tetapi peranan ibu bapa di sini adalah mengawal selia anak-anak tersebut. Okey, dan yang kedua adalah masa melihat PDPR anak, luangkan masa. Ibu bapa perlu meluangkan masa. Kerjaya bukanlah satu batasan ataupun satu perkara yang menjadikan ia terhad. Betul, Doktor. Okey, so kita perlu membuat satu jadual. Mungkin kita ada anak yang lebih besar, boleh bantu pada waktu ketiadaan kita di rumah. Okey, sebab apa kita bercerita ataupun masih berbicara tentang pandemik ini? Sebab kita telah diberi ataupun diwawarkan tentang maklumat mungkin akan ada gelombang-gelombang yang seterusnya. Betul, Doktor. Nauzubillah. Tetapi kita perlu berjaga dari segi ataupun dari sudut sebagai seorang ibu bapa, seorang guru itu sendiri pun kita perlu senantiasa bersedia. Dan kita fleksibel mengikut peredaran semasa. Yang ketiga adalah peralatan yang disediakan juga mencukupi. Okey, peralatan yang disediakan ini oleh ibu bapa perlu mencukupi. Alangkah sukarnya seperti mana yang Cikgu Jo bagi tahu tadi di awal. Saya faham, kita faham di mana bagi mereka yang berkemampuan mampu untuk menyediakan peralatan ataupun kemudahan peranti yang mencukupi. Saya pernah Cikgu Jo untuk pengetahuan Cikgu, saya pernah pergi ke sebuah kawasan di mana satu telefon digunakan oleh 5 orang anak. Okey, di sini juga perlu memainkan peranan. Bukan sahaja ibu bapa, guru juga perlu aware lah. Kerana bukan semua keluarga mampu untuk menyediakan kemudahan bagi anak-anak. Betul. Okey, so jadi peranan ini perlu dimainkan. So berlakunya keadaan seperti ini, peranan ini perlu digembeling ataupun perlu dimainkan oleh semua pihak. Perlu faham. Saya pasti dan saya juga faham bahawa guru pun adalah ibu bapa. Okey. Dan yang keempat, ibu bapa perlu banyakkan bersabar. Tadi saya dah bagi tahu. Okey, perlu banyakkan bersabar. Okey, tugas mendidik adalah satu tugas yang sangat berat. Okey. So pada ketika inilah barulah ibu bapa akan merasa dan berkata, oh, dan mula berfikir. Tadi ada perkataan fikir, recharge after PKP. Mula berfikir betapa mencabarnya tugas ataupun kerja yang dilakukan oleh guru di sekolah. Okey. Betul, Doktor. Dan yang kelima, hubungan baik dan berganding bahu dengan guru. Okey, apabila berlaku keadaan seperti ini, ibu bapa sekiranya tidak berkemampuan untuk menyediakan platform ataupun medium-medium yang tertentu ataupun gadget ataupun kemudahan teknologi, maka peranan ibu bapa untuk memaklumkan kepada guru. Kerana kalau kita menghadapi masalah itu secara bersendirian, guru akan memberi saja latihan, kursus, apa saja pendekatan kepada anak-anak tanpa mengetahui kekangan yang dihadapi oleh ibu bapa di rumah. So that's why lah hubungan baik itu perlu di antara guru dan juga ibu bapa itu. Dan yang keenam, pada saat inilah kita perlu rendahkan ego bagi menenangkan keadaan. Okey, kita jangan menuding jari ini salah sini, ini salah sini, ini itu tidak perlu berlaku kerana kita perlu berganding bahu di antara satu sama yang lain. Betul. Okey, betul ya Cikgu Jo. Sekarang kita beralih pula tentang guru itu sendiri. Okey. Tapi sebelum tu Doktor suka saya berkongsi di mana kalau Doktor kata luangkan masa. Di mana pengalaman saya tu sendiri Doktor, di mana apabila saya buat proses pembelajaran melalui rakaman video, di situ saya melihat bahawa kebanyakannya ibu bapa membantu Doktor sampai siap ada kru-kru di belakang membantu dalam membuat video. Di samping kita tengok di mana kesungguhan murid dalam proses pembelajaran di sini. Contohnya tahap 2 kita galakkan murid membuat video, membuat projek dan sebagainya. Hasilnya sangat luar. Jadi para penonton yang sedang mengikuti, para penonton boleh lari-lari Facebook laman Sebara bagi melihat hasil-hasil murid yang di mana yang kita telah jalankan proses PDPR yang telah dihasilkan oleh guru-guru khususnya SK Batu Rakit semasa pada media. Termasuk ada projek, ada video dan sebagainya. Dan siap ada latar belakang Doktor, di mana latar belakang itu sangat mana ada abang, kakak dan sebagainya dan ada langsir yang berbagai-bagai. Jadi di situ kreativiti kita tengok ibu bapa sangat-sangat membantu dalam anak-anak menjadikan proses pembelajaran tetap berlangsung. Betul. Jadi syabas dan tahniah kepada para ibu bapa yang telah menyaut cabaran bagi mengatasi masalah tersebut. Seperti mana Doktor kata, yang penting kita ingat fikir diam dan kita cari langkah yang terbaik bagi memastikan anak-anak kita terus belajar. Okey,
Seterusnya doktor, kita sambung iaitu peranan guru tadi kan doktor. Okey, boleh doktor jelaskan untuk kerana ramai guru-guru sana tak sabar-sabar akan menanti buih baik daripada idea daripada doktor untuk kita kupas dan bincang dan kita selesaikan bersama pada hari ini. Persilakan doktor. Okey, terima kasih Cikgu Jo. Okey, kalau kita lihat sekali lagi tentang guru. Tadi saya suka ambil balik apa yang Cikgu Jo beritahu tentang dalam sebuah keluarga ibu bapa dan juga ibu bapa dan juga ada kakak abang yang bekerjasama dalam menghasilkan video. So inilah yang dikatakan skop di mana rumah itu adalah rumah idaman ataupun keluarga itu adalah keluarga idaman di mana semua orang berada dalam keadaan selamat untuk bersatu padu dan berkomunikasi dengan baik dan meluangkan masa dengan baik. So inilah yang kita dinamakan ataupun dicirikan di bawah skop keluarga idaman. Okey, betul apa yang diberitahu oleh Cikgu Jo sebentar tadi. So kita teruskan lagi pada hari ini iaitu berkenaan berfokuskan kepada peranan ataupun tugas yang perlu dijalankan oleh guru-guru itu sendiri Cikgu Jo. Okey. Seperti mana yang kita tahu, RPT ataupun lebih dikenali sebagai rancangan pengajaran tahunan dan juga RPH, rancangan pengajaran harian perlulah dirancang oleh guru mengikut kesesuaian. Mungkin pada satu ketika dahulu RPT ataupun RPH memanglah kita akan membuat pelbagai aktiviti yang menarik secara fizikal. So, ianya akan menjadi satu kaedah yang bermakna dan berfungsi dengan baik. Betul ya Cikgu Jo? Betul. Tetapi apabila berlakunya musim-musim pandemik dan juga COVID ini, guru-guru perlu lebih kreatif. Okey, banyak platform-platform yang disediakan oleh kementerian khususnya ataupun oleh kita punya kerajaan. Okey, salah satunya kalau di sekolah apa namanya Cikgu Jo kita guna apa? Google Meet. Google Meet ataupun kalau di Uniza sendiri kita guna Webex. Okey, macam-macam lagi kita ada Zoom. Okey, ada platform D5. D5. Okey, macam-macam. So, platform-platform inilah guru-guru perlu kreatif untuk menyesuaikan dengan aktiviti yang digunakan ataupun untuk di-apply kepada para pelajar. Kita jangan jadi pembelajaran secara alam maya ini seolah-olah kita present ataupun kita menyampaikan sahaja sedangkan penerima hanya menguap dan tertidur di hadapan layar ataupun skrin komputer itu sendiri. So, perlunya RPT dan RPH yang sesuai mengikut peredaran dan juga keadaan semasa ya Cikgu Jo. Okey, yang kedua, pengendalian e-pembelajaran mengikut tempoh masa. Okey, ini sangat penting guru-guru perlu faham, perlu peka dengan keadaan di mana tempoh pembelajaran melibatkan pembelajaran secara maya ataupun virtual ni adalah perlu diberi penekanan mengikut tempoh masa. Kerana ianya kalau terlalu lama menyebabkan bukan sahaja murid ataupun pelajar itu bosan kerana tidak terkawal. Dia juga ataupun mereka juga akan mengalami rasa sakit belakang. Contohnya macam kita, kalau kita buat kerja terlalu lama menggunakan laptop ataupun komputer di waktu pejabat, kita perlukan sedikit waktu untuk bergerak ke kiri, ke kanan, buat kita punya latihan. So, itulah antara aktiviti yang perlu dirancang oleh guru. After 15 minit ataupun after 10 minit, okey, buat pergerakan-pergerakan ringkas untuk supaya pelajar itu tidak letih, tidak lesu dan ia sentiasa dalam keadaan fresh. Okey, di sini juga saya ingin wawarkan kepada guru-guru. Kita boleh ajar teknik di mana teknik 7. Tarik nafas 7, tarik lepas nafas 7. Di mana ianya akan mengembalikan rasa segar kepada para pelajar. Bukan saja para pelajar, kepada penyampai iaitu guru dan juga pendidik itu. Macam mana? Kita boleh buat sekarang. Contohnya Cikgu Jo ikut saya. Cikgu Jo jadi murid saya cikgu sekarang. Okey. So kita akan buat gini. Teknik 7 5 7. 757. Okey, tarik dalam keadaan 7 saat. 1 2 3. Tahan 5. Lepas 7. Okey. Apa yang Cikgu Jo dapat rasakan? Oh, saya agak rasa ketenangan, agak release, agak macam lebih tenang. Kenapa berjadi keadaan seperti itu Cikgu Jo? Kerana mungkin kerana otak kita ataupun minda kita mendapat oksigen yang cukup. Keyword sekarang adalah oksigen. Di mana apabila minda ataupun otak ataupun fikiran kita mendapat bekalan oksigen yang mencukupi, bermakna kita akan mula refresh dan kita akan rasa segar. So that's why lah saya kata teknik 757. Tarik nafas 7, tahan 5 saat, kemudian lepas dalam keadaan 7 saat. So kita akan mengembalikan keadaan yang segar itu. Buat berulang secara 3 kali.
Oh, 3 kali. Untuk mendapatkan, bukan sahaja kepada pelajar, malah guru-guru, siapa saja yang untuk riliskan dia punya stres, tekanan kerja, boleh buat seperti itu untuk waktu yang kita mengalami keadaan seperti itu. Okey. Kemudian yang ketiga, ini satu kaedah yang sangat menarik bagi saya, kaedah penyampaian fleksibel. Kita perlu yakin dan guru perlu yakin, perlu bijak dalam mengendalikan penyampaian fleksibel di mana bergantung kepada capaian internet. Kalau saya klasifikasikan di layar ni, seperti mana ada 3 keadaan pencapaian internet, iaitu stabil, tidak stabil dan juga lemah. Kalau pembelajaran itu, capaian internet ni adalah dalam keadaan stabil, pembelajaran adalah dalam keadaan segera ataupun kita kenali sebagai sinkronus. Maksudnya segera guru dan juga murid berada dalam keadaan satu alam maya yang sama, bergerak dalam keadaan yang sama. Guru menyampaikan, kemudian dalam masa yang sama murid memberi tindak balas ataupun memberi respon. So that's mean guru boleh bertanyakan soalan dalam keadaan sinkron ini, guru boleh bertanyakan soalan dan murid boleh memberi feedback dalam keadaan segera. Okey, ini yang dimaksudkan dengan pembelajaran segera, iaitu sinkronus. Seperti mana kita belajar dalam face to face, pembelajaran fizikal di dalam kelas, di mana setiap soalan yang diajukan oleh guru diberi respon oleh murid. Okey, ini adalah untuk capaian internet yang stabil. Mungkin di sekolah-sekolah besar, sekolah-sekolah bandar mampu untuk melakukan pembelajaran seperti ini. Betul Cikgu Jo? Betul. Okey, kebijaksanaan guru pun juga pada keadaan pandemik ini juga bukan sahaja pada capaian internet yang stabil. Dianya pula kadang-kadang keadaan rumah yang stabil, ada 30 orang murid dalam satu kelas atau 40 orang murid dalam satu kelas. 35 stabil, tapi 5 tidak stabil. Betul. Itu sebab keadaan rumah dia, demografi ataupun keadaan geografi rumah masing-masing. Okey. So antara pembelajaran yang lain, apabila pencapaian internet tidak stabil, kita perlu menjalankan ataupun guru itu sendiri perlu bijak ataupun kreatif menjalankan pembelajaran tidak segera. Ataupun kita kenali sebagai asynchronous. Cikgu Jo tahu macam mana? Okey, macam mana? Okey, saya bagi tahu. Contohnya macam Cikgu Jo buat tadi lah. Cikgu Jo kata, okey, sila layari laman web Sebara. Di mana Cikgu Jo telah upload semua maklumat dalam tersebut. Okey, dalam laman web tersebut. Contohnya YouTube, Cikgu Jo ambil link dia, masukkan dekat situ, masukkan dekat platform tu. Cikgu Jo buat nyanyian lagu dekat Facebook pun Cikgu Jo masukkan dekat situ. Contoh. Okey, saya bagi contoh. Okey, sebab saya selalu stalk Cikgu Jo punya Facebook, tengok Cikgu Jo punya PDPR tu. Lepas ni kita sembunyikan lah. Okey, so that's mean ini adalah asynchronous, di mana pembelajaran masih lagi secara alam maya, masih lagi menggunakan capaian internet, tetapi waktu tidak ditetapkan. Mungkin Cikgu Jo ataupun mana-mana guru di luar sana boleh memberikan tempoh latihan. Contohnya, okey, pukul 9 hari ini cikgu akan upload. Kemudian cikgu akan bagi latihan. Kemudian cikgu nak jawapan tu jam 5 petang. So that's mean pelajar tidak tergesa-gesa. Mungkin pada waktu 9 hingga 10 pagi rumah pelajar A tidak stabil internet dia, tapi rumah pelajar B dah stabil, dia dah boleh buat kerja tu. Betul kan? Betul. Cikgu Jo. So nampak kat sini antara capaian internet stabil dan juga tidak stabil, di mana pembelajaran secara sinkronus dan juga asinkronus masih menggunakan internet, tetapi cara pembelajaran dia sedikit berbeza. Okey. Maksudnya hasil murid tersebut murid boleh beri pada guru, tetapi mengikut kesesuaian waktu, doktor. Mengikut kesesuaian itu mengikut kemampuan ataupun kita capaian internet tersebut. Okey, jadi sangat menarik ya. Di sini kita katakan guru tersebut sebenarnya perlu lebih mendalami ataupun mengetahui permasalahan yang dialami oleh pelajar tersebut. Jadi saya rasa dengan pendapat doktor, memberi tempoh masa pada murid untuk menghantar tugasan sebenarnya satu pendekatan yang baik. Di situ kita memberi ruang di mana mungkin ibu bapa ataupun murid di mana ibu bapanya menggunakan telefon semasa waktu bekerja. Jadi mungkin pada sebelah malam atau pada waktu free mereka dapat menghantar tugasan. Jadi di sini kefahaman dua pihak, ibu bapa, guru dan juga murid itu sendiri bagi memastikan bahawa proses pembelajaran dalam keadaan sekarang dapat dijalankan dengan baik. Jadi kefahaman itu penting, ya, doktor. Okey, untuk makluman para penonton juga, mana-mana para penonton yang ingin mengajukan soalan, boleh tulis di ruangan komen, dan alhamdulillah saya dapat melihat komen daripada para penonton kita yang berkongsi berkenaan dengan program kita pada hari ini. Kalau boleh nyatakan nama dan juga dari mana sekolah tuan-tuan, puan-puan guru tersebut, dan ajukan soalan bagi saya ketengahkan untuk kita pilih dan kita bincangkan pada slot yang terakhir, iaitu dalam slot soal jawab ini, doktor.
Okey, jadi saya kembalikan kepada doktor, mungkin ada lagi doktor bagi pendekatan yang guru boleh lakukan, khususnya guru-guru di sekolah seluruh Malaysia, di mana kita tahu bahawa pada sesi webinar ini sangat di mana dengan cutusan idea oleh Puan Guru Besar, Puan Nur Azura tadi telah memberikan kita gambaran apakah yang perlu kita lakukan, apa yang peranan diperlukan oleh kesemua pihak bagi memastikan proses kementerian, proses pemajaran, proses kejayaan anak itu tetap berlaku walau di mana berada. Okey doktor, kita sambung. Maaf mencelah tadi doktor. Okey, kita kembali Cikgu Jo. Kemudian capaian internet yang ketiga, saya sambung yang tadi iaitu dalam keadaan capaian internet yang lemah. Okey. So kita tidak ada alternatif yang lain melainkan adalah khidmat pesanan ringkas. Okey, hantar SMS ataupun WhatsApp. WhatsApp tidak menggunakan data yang terlalu besar kan. Betul, jadi dia boleh menghantar segala jenis bentuk latihan ataupun guru boleh menghantar segala jenis bentuk latihan melalui WhatsApp kepada murid-murid di rumah. Okey, so kita ada 3 pilihan capaian internet, sama ada stabil, tidak stabil dan lemah. Di sini juga memerlukan daya kreativiti guru di mana fleksibel dengan keadaan semasa yang sedang berlaku. Okey, dia tidak rigid pada dalam satu keadaan ataupun satu kaedah. Okey. Kemudian yang keempat adalah pelbagaikan kaedah pentaksiran. Okey, pelbagaikan kaedah pentaksiran kat sini maksudnya kalau di dalam kelas dia mudah kalau kita bagi seorang guru tu untuk mengedarkan lembaran kerja. Tapi melalui fasa pembelajaran melalui kaedah pandemik COVID-19, kita perlu lebih kreatif dalam memberi penilaian kepada para pelajar. Okey. Dan yang kelima adalah perbincangan dengan ibu bapa dan penjaga. Sebenarnya Cikgu Jo, apa yang saya dapat lihat kat sini, perbincangan dengan ibu bapa dan penjaga ni bukanlah satu perkara yang asing. Kalau pada waktu ketika dahulu kita akan menjemput ibu bapa untuk datang ke sekolah untuk mengambil report card ataupun kad kemajuan. Tetapi pada musim pandemik ni lebih mudah di mana pergerakan kita terbatas. Tetapi kita boleh berjumpa dengan ibu bapa secara alam maya. Di mana guru-guru boleh kontak ibu bapa melalui video call WhatsApp pun boleh. Betul kan Cikgu Jo? Betul. Melalui video call telefon biasa pun boleh. Kalau ada jaringan yang baik, kita boleh gunakan Webex, kita boleh gunakan Google Meet, Zoom dan apa sahaja platform-platform yang menarik. Okey. So, hubungan di antara ibu bapa dan juga ibu bapa, penjaga dan juga guru ni pada musim seperti ini, dia tidak akan jadi terputus ataupun terbatas sebenarnya Cikgu Jo. Kerana adanya teknologi yang dapat menghubungkan hubungan kita sesama manusia itu sendiri Cikgu Jo. Okey. So, ianya tidak menjadi satu benda ataupun satu perkara yang sukar oleh guru-guru. Sebab saya pernah terbaca, minta maaf saya pernah terbaca, guru baru bukan mengambil tempat guru lama mengajar. Cikgu Jo faham tak apa yang dia nyatakan dalam statement tu? Guru baru tidak perlu mengambil tempat pengajaran guru lama. Mungkin guru di rumah kot. Okey, sebenarnya bila tajuk dia seperti itu, kemudian saya baca dia punya isi kandungan. Rupa-rupanya apabila guru tidak bersedia mengajar menggunakan teknologi ini, guru-guru lama yang tidak bersedia ni, dia akan menyerahkan tugas pengajaran dia kepada guru-guru baru yang lebih berpengetahuan dalam mengendalikan teknologi ini. So, adalah satu amaran keras daripada kementerian di mana guru baru tidak perlu mengambil tugas guru lama mengajar. Okey. Benda-benda perkara-perkara seperti inilah. So, dalam keadaan seperti inilah guru-guru, semua guru perlu bekerjasama. Guru lama ke, guru baru, guru yang mempunyai pengetahuan. Kadang-kadang sebenarnya guru lama pun dia lebih advance dalam teknologi. Saya mempunyai kawan yang guru-guru lama sebenarnya lebih hebat daripada kita dia punya penggunaan teknologi dan lebih canggih. Okey. So kadang-kadang kita dalam keadaan seperti inilah kita perlu bersatu padu, berkumpul dalam satu keadaan di mana kita perlu bersedia dan juga delegate kerja kita. Okey. Kita perlu bekerjasama. Kerja sama-sama. Yang kurang kita top up, yang dah hebat kita lebih murnikan lagi. So di mana peranan guru-guru perlu bermain secara bersama untuk menggerakkan pembelajaran. Okey, pembelajaran secara alam maya ini, Cikgu Jo. Okey, so semua pihak perlu memainkan peranan mereka, terutamanya guru-guru di dalam kawasan sekolah itu sendiri. Okey, ya. Sangat menarik topik perbincangan tadi yang telah diutarakan oleh kita penceramah kita Dr. Wan pada hari ini. Untuk makluman Dr. Wan sendiri kalau kita lihat kita sebut kerjasama, sebenarnya kami di sekolah TSS, Sekolah Program Transformasi, di mana pendekatan seperti PLC, Learning Walk dan sebagainya, iaitu di mana kita kata pendekatan itu semua kita galakkan, kita budayakan di sekolah. Jadi untuk mengatasi masalah yang sering berlaku kini, iaitu masalah pandemik dan sebagainya, guru-guru digalakkan menggunakan PLC, Professional Learning Community,
committee di mana mereka sama-sama berbincang untuk mengatasi ataupun mencari jalan terbaik bagi mengatasi tersebut. Okey doktor, kita dapat satu soalan daripada penonton kita, iaitu bertanya, anak saya mempunyai pelbagai aras. Jadi bagaimana saya boleh membantu anak saya belajar di rumah yang mempunyai pelbagai aras, doktor? Okey. Maksud pelbagai aras tu maksudnya apa? Maknanya contoh boleh saya apa yang boleh saya nyatakan di sini, kalau pelbagai aras mungkin matematik aras dia cemerlang. Bahasa Inggeris mungkin kurang sedikit. Anak pelbagai, maksudnya mungkin anak penonton yang bertanya tersebut, dia kata anak dia berbagai-bagai. Bagaimana saya boleh melakukan proses pembelajaran untuk anak-anak, memastikan proses pembelajaran anak berlaku dalam walaupun pelbagai bentuk. Macam mana doktor? Okey. Kalau anak tu berada dalam dua kelompok yang besar ataupun dua kelompok utama, di mana kalau di sekolah rendah kita fokuskan kepada darjah 1, 2, 3 dan juga darjah 4, 5, 6. Betul? So kita kena asingkan siap-siap. Di mana aras pembelajaran mereka seperti itu. 4, 5, 6 adalah merupakan silibus seperti itu. Betul kan Cikgu Jo? Betul. Dia hampir sama. Kalau contoh matematik bermula daripada darjah 4, nombor perlu sehingga berapa ratus ribu. Okey. So pengasingan perlu dilakukan. Kita tak boleh gaul ataupun pukul rata untuk semua anak. Macam saya nyatakan di awal tadi, kepelbagaian wujud. Kepelbagaian di kalangan anak-anak kita wujud dan kita perlu raikan. So perkara yang pertama, apabila kita menghadapi situasi seperti ini, kita asingkan terlebih dahulu. Mungkin ada anak kita 2 orang berada di bawah tahap 1, darjah 1 dan 3, dan 2 orang lagi berada di tahap 2, iaitu darjah 6 dan 5. Okey, cara pembelajaran yang diamalkan pada waktu ini di mana mengikut tahap yang saya maksudkan tadi. So perlunya ibu bapa mengasingkan dua keadaan ini ataupun dua kelas kecil ini supaya mereka lebih faham. Jangan kita ajar di sekolah. That's why lah di sekolah pun ibu bapa guru, kita tidak pernah menempatkan pelajar kita tahun 1 duduk sekali dengan pelajar tahun 4. It's not fair untuk student. Sebab level ataupun aras pembelajaran mereka berbeza. Tahap kognitif mereka berbeza. Apa yang perlu mereka capai dalam pembelajaran, objektif pembelajaran juga berbeza. So, untuk menjadi keadaan yang lebih relax ataupun lebih tenang, di mana sebenarnya perkara-perkara ini telah berlaku di contohnya di sekolah-sekolah SKM ataupun sekolah kurang murid, di mana pelajar tahun 1 digabungkan dengan pelajar kelas tahun 2. Tetapi ianya tidak pernah berlaku di kalangan pelajar tahun 1 digabungkan dengan pelajar tahun 6, Cikgu Jo. Secara realistiknya ianya adalah tidak suatu benda yang tidak munasabah lah. Sebab ianya mencapai tahap yang berbeza. Dia berada dalam keadaan yang sangat berbeza. So, perlu kita klasifikasikan mengikut standard anak kita terlebih dahulu. Bukan kita nak mendiskriminasikan, tetapi supaya PDPR tu berjalan di rumah dengan secara baik dan juga tersusun. Okey. So, apabila kita asingkan, akan wujud satu fenomena di mana pembelajaran secara berkumpulan. Si abang yang pandai matematik akan ajar adik yang kurang sedikit matematik. Tetapi dalam masa yang sama, adik yang lebih terror bahasa Inggeris akan mengajar ataupun menunjuk ajar dalam mata pelajaran bahasa Inggeris. So, di sini satu kerjasama yang sangat baik telah pun berjalan dalam sebuah keluarga idaman yang saya maksudkan tadi, Cikgu. Okey, begitulah kupasannya para penonton. Kupasan yang telah disampaikan oleh doktor. Doktor, dalam sedar tak sedar sebenarnya kita dah masuk slot yang keempat, slot terakhir, iaitu soal jawab. Di sini kita dapat menerima satu soalan daripada penonton kita, iaitu Puan Najiah Saharia, di mana macam mana dia berkata, doktor, soalan dia, macam mana untuk mengajar murid yang mempunyai ciri-ciri khas masih dalam proses untuk pengesahan doktor di dalam kelas perdana yang mempunyai 44 orang murid. Semasa mengajar, sukar untuk memastikan dia duduk semasa pendidik. Mungkin anak-anak khas, mungkin dikata anak dia masih lagi dalam proses untuk mendapat pengesahan doktor. Tapi puan tersebut ingin mendapat apa, dia kata macam mana harus dilakukan untuk mengajar anak tersebut. Pendapat doktor. Okey. Saya bercerita berbalik kepada pengalaman saya yang mengajar di sekolah. Saya juga seorang guru di sekolah dulu. 10 tahun mengajar di sekolah. Saya juga pernah mengalami situasi yang sama. Saya pernah mengalami situasi yang sama di mana seorang pelajar itu masih dalam diagnosis oleh pihak pakar, iaitu pakar perubatan atau doktor perubatan, dan kita perlu menghadapi situasi ini. Okey, kita tidak boleh mengasingkan mereka. Okey, kita tidak boleh mengasingkan mereka. So, apa yang pernah ini saya kongsikan sikit. Saya bukan pakar dalam bidang pembelajaran kanak-kanak khas, tapi apa yang saya boleh kongsikan di sini, apa yang saya buat pada satu ketika dahulu, pelajar saya ni agak dalam kategori lembam. Okey, ada 2 orang dalam satu kelas, masih di bawah diagnosis, tapi masih tidak dikeluarkan kenyataan rasmi daripada doktor perubatan untuk penerimaan kad OKU. Okey, so kita perlu bawa dia ataupun mereka ini
ke suatu tempat ataupun dengan lebih mesra kita letak di meja bahagian hadapan meja guru. Sebab kita tidak boleh expectation kita terhadap pelajar dalam golongan ini kita tak boleh samakan dengan pelajar-pelajar yang di arus perdana yang lain. Kerana mereka suatu hari nanti ataupun satu masa nanti akan ditempatkan di tempat yang sebetulnya ataupun sebaiknya. Cikgu juga perlu tahu sebenarnya apabila pelajar ini mengalami proses pembelajaran yang lebih baik tersusun, dikawal selia ataupun diajar oleh guru yang berpengalaman dalam bidang ini. Okey, pelajar tadi yang tidak tahu membaca ataupun tidak tahu menulis apabila ditempatkan di pemulihan khas ataupun di apa kita kenali sebagai sekolah PKPI. PPKI. PPKI. PPKI ini. Okey, so tiba-tiba dalam masa mungkin tidak seperti kanak-kanak arus perdana yang lain 6 bulan ataupun dalam masa 8 bulan boleh membaca. Tetapi dia mengambil masa. Very surprisingly, sebelum dia menamatkan pembelajaran di sekolah rendah, dia pandai membaca, pandai mengira, pandai menggunakan wang. So dia telah menguasai konsep asas di mana sebenarnya pendidikan di sekolah rendah itu sendiri adalah 3M. Membaca, menulis dan mengira. So adalah satu benda bagi saya. Dan tambahan tadi doktor kita ada menakut. Menakut adalah satu bagi saya menakut adalah satu level yang tinggi. So kita tidak boleh mencapai ataupun kita tak boleh mengharapkan pelajar ini untuk menakul. Tetapi apabila dia boleh ataupun cuba untuk menakul adalah satu usaha yang sangat baik. Okey, so maksudnya dia dah berada pada satu tahap yang lebih tinggi. Betul doktor. Okey. So sekarang anak-anak seperti ini apa yang saya lihat dianya perlukan penghormatan, ianya perlukan pujian dan penerapan itu ataupun kaedah-kaedah itu pandai ataupun hebat dilakukan oleh guru-guru di mana guru-guru yang memang dalam pendidikan khas. Mereka mempunyai cara tersebut. Bidang khas. Dia ada bidang khas. So that's why ada diploma, ada ijazah dalam pengajian ataupun pendidikan khas itu sendiri. So kita boleh berkomunikasi ataupun bekerjasama dengan guru-guru yang mempunyai kepakaran dalam bidang ini untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan pelajar tersebut, cara kaedah pembelajaran tersebut. Okey, para penonton yang saya hormati sekian, dalam kita sedar tak sedar sebenarnya sesi pembelajaran kita sangat rancak sampai kita sedar bahawa kita sebenarnya di akhir sesi perbincangan kita pada hari ini. Jadi doktor, sebelum doktor membuat rumusan, di sini suka saya ingatkan kepada para penonton bahawa link bagi pendaftaran SKPR, KPN dan juga ECJ di mana pihak Urustia pihak sekolah berbesar hati memberikan ECJ kepada semua guru ataupun ibu bapa yang menyaksikan kita punya sesi webinar pada hari ini. Okey, jadi jangan lupa untuk ikuti di akhir sesi sebentar lagi di mana link akan diberikan oleh pihak Urustia. Jadi ibu bapa khususnya gurulah untuk mengisi link tersebut yang akan dipaparkan di ruangan komen nanti. Jadi kita sebenarnya doktor, kita dah sebenarnya sedar tak sedar masa sangat mencuri kita dan kita berada di akhir sesi. Jadi di sini sebelum doktor membuat rumusan suka saya ingatkan bahawa konsep yang sebentar yang cuba diketengahkan oleh doktor dalam apa-apa jua halangan permasalahan yang timbul selepas ini, kita mestilah mengingat kembali konsep syukur dan redha tadi. Syukur di mana bila kita kembali kepada Allah SWT, kita kembali kepada agama, di situ kita dapat ilham ataupun langkah-langkah yang akan diberikan untuk kita laksanakan, khususnya para ibu bapa, para guru dan murid sendiri. Jadi murid itu sendiri haruslah di mana kena patuh, kena ingat pesanan apa yang disampaikan oleh. Okey, jadi seterusnya saya tanpa mengingatkan masa mempersilakan Dr. Wan Omar selaku penceramah ini dalam membuat rumusan yang terakhir. Dipersilakan doktor. Okey. Sebelum saya membuat rumusan, ingin saya kongsi sedikit dengan penonton ataupun ibu bapa di luar sana berkenaan dengan tempoh layar maksimum. Kalau kita lihat pada slide yang ditampilkan di skrin, okey, tempoh layar maksimum bagi seseorang pelajar. Contohnya kalau pelajar daripada prasekolah, faham tak dia maksudkan dengan tempoh layar maksimum? Maksudnya tempoh keberadaan pelajar menghadap skrin komputer itu sendiri ataupun telefon itu sendiri. Betul. Tempoh dia adalah dalam 1 jam sahaja, Cikgu Jo. Itu pelajar prasekolah. Kalau sekolah rendah, 1 hingga 2 jam. Kalau pelajar sekolah menengah rendah, 2 hingga 3 jam. Kalau menengah atas, 3 hingga 4 jam. Ini dikeluarkan oleh WHO dan juga apa nama dia ni?
American Academy and Pediatrics, AAP. Okey, seperti mana yang berada di layar, American Academy of Pediatrics, AAP, dan juga World Health Organization, WHO. So, kita sebagai seorang guru juga perlu memainkan peranan. Kalau kita lihat kepada tempoh waktu yang telah ditetapkan, prasekolah 1 jam, rendah 1 hingga 2 jam. Okey, nampak? So that's why lah kalau kita lihat di negara jiran kita, negara maju sebenarnya, negara Singapura, dia hanya menetapkan, kerajaan hanya menetapkan di sekolah rendah hanya 4 jam sahaja waktu pembelajaran secara PDPR secara maya. Di sekolah menengah 5 jam dan di peringkat universiti selama 6 jam. Apa yang berlaku pada hari ini kita lihat, ianya berlaku di Malaysia, di negara kita, lambakan telah berlaku di mana pembelajaran secara maya di sekolah rendah bermula jam 8 pagi sehinggalah jam 2 petang tanpa sebarang henti. So kita sebenarnya telah melakukan satu kaedah yang kurang tepat. Kerana ianya tidak bersesuaian dengan keadaan pelajar, keadaan fizikal pelajar itu sendiri, Cikgu Jo. Okey, pada hari ini sekian, minta saya mencelah sedikit ya. Di sini saya ingin bacakan satu soalan. Okey, saya tidak asing daripada Cikgu Luqman Al-Hakim, PKK SK Wira Kuantan ya. Di sini Cikgu Luqman mengalukan soalan, dalam menghadapi isu yang hangat kini dalam proses penyesuaian dan penerimaan kaedah baru dalam sistem pendidikan anak-anak, semestinya memerlukan satu anjakan ataupun salutasi yang kreatif semua pihak. Soalan saya, bagaimana proses mengupayakan atau toleransi sesama penjaga atau waris dalam memastikan aspirasi dan kaedah pembelajaran secara new norm dapat dilaksanakan? Di sini maksudnya Cikgu Luqman ingin bertanya berkenaan dengan apakah proses mengupayakan ataupun memastikan toleransi berlaku. Macam mana, Doktor? Okey. Apabila bercerita tentang perkataan the keyword of the toleransi. Okey, tolerate each other. Ini adalah perkataan yang di mana saya telah nyatakan tadi, keadaan keegoan ibu bapa dan juga guru itu sendiri. Masing-masing perlu rendahkan rasa ego kerana bukan untuk kita. Kerana ibu bapa, of course lah kalau ibu bapa tu cikgu ataupun ibu bapa tu engineer, dia memang dah ada masa depan ataupun future dia sebagai seorang engineer ataupun doktor. Ataupun guru itu adalah sebagai seorang guru, dan memang the future dia sebagai seorang guru. Tetapi kita rendahkan rasa keegoan, bina satu jaringan yang sangat baik di antara satu sama lain, okey, untuk kecemerlangan, fokus kepada pelajar. Masa sekarang adalah bukan masa yang sesuai untuk menyalahkan mana-mana pihak. Okey, mana-mana pihak. Kerana itulah kita kena each other, kerana saling lengkap melengkapi. Kita manusia ni tidak wujud dalam keadaan yang sangat sempurna. Okey, that's why lah kita saling melengkapi. Okey, di sini juga saya ingin utarakan apabila timbul perkataan toleransi, kita tidak perlu menyalahkan di antara satu sama lain. Jangan sekali-kali kita gunakan konsep bangau-bangau. Cikgu Jo faham saling menyalahkan. Saling menyalahkan. Contohnya, saya boleh nyatakan kat sini, bangau-bangau, kenapa engkau kurus macam mana aku tak kurus, ikan tidak timbul, ikan pula kenapa tidak timbul, rumput panjang sangat, rumput pula kenapa panjang, kerbau tak makan aku, kerbau pula kenapa, perut aku sakit, perut sakit pula kenapa, nasi mentah. Nasi mentah, okey, nasi mentah pula, kayu api basah pula. Kayu api basah apa tu? Hujan tipu aku pula. Kenapa? Katak panggil aku. Katak panggil aku pula. Kenapa? Ular nak makan aku. So dalam kes ini, ular dia yang paling bijak sebab dia mengaku memang itu makanan dia. Betul. So dalam keadaan pandemik COVID-19 ini, ibu bapa, guru, pelajar, persatuan ibu bapa dan guru, persatuan ibu bapa dan komuniti perlu bekerjasama, berganding bahu di antara satu sama lain, memainkan peranan masing-masing. Okey, dalam menjayakan misi dan juga visi serta objektif yang perlu dicapai bagi setiap pelajar dan juga setiap anak-anak di bawah jagaan kita. Betul. So, ego perlu diturunkan. Jangan salah menyalahkan. Okey, ya. Jadi begitulah lontaran idea dan juga kata-kata yang telah diberikan oleh moderator penceramah kita pada hari ini. Jadi terima kasih kepada para penonton ataupun guru-guru yang telah memberikan soalan seperti tadi. Jadi saya rasa begitulah kita kata rumusan yang terakhir yang telah diberikan oleh Dr. Wan Omar tadi sebentar tadi mengenai isu ataupun perkara tema yang kita telah bincangkan pada hari ini. Jadi sebelum mengakhiri program kita pada hari ini, saya mewakili pihak sekolah
khususnya pihak pentadbiran dan juga rakan-rakan guru serta PIBG dan juga kru-kru yang terlibat pada hari ini, khususnya ramai-ramai guru yang bantu Cikgu Zahiri, Cikgu Ayub, Ustaz Isham, Ustazah Mazida, Cikgu Zurina dan semua AJK yang membantu program kita, menjayakan program kita pada hari ini. Jadi tanpa kehadiran semua, tanpa kerjasama daripada pihak khususnya fakulti doktor, program ini tidak dapat berlaku dengan seadanya. Diharap program ini dapat diteruskan dengan topik yang lebih menarik, dengan isu yang lebih baik untuk kita bincangkan bersama, untuk kita kongsikan bersama demi faedah ke semua. Bukan demi faedah insan saja, tapi demi faedah ke semua para penonton yang kita menyelenggarakan ini. Kalau saya boleh kongsikan sikit Cikgu Jo, sebab di mana di awal perbincangan tadi Cikgu Jo menekankan dengan TS25 di mana konsep jaringan. Betul doktor. Okey, untuk pengetahuan Cikgu Jo juga, UNIZA itu sendiri sebenarnya Universiti Sultan Zainal Abidin ini adalah sebuah university community. So kita sentiasa berada bersama dengan komuniti kita untuk saling bekerjasama, untuk sentiasa bersedia untuk membuat jaringan di antara satu sama lain bersama dengan komuniti setempat. So tidak menjadi satu perkara yang asing apabila bercerita tentang komuniti di bawah skop HEPA sendiri ataupun Hal Ehwal Pelajar. Di bawah TNC HEPA kita ada satu program yang dinamakan sebagai Hero Community itu sebenarnya. Sangat menarik doktor. Jadi langkah yang dilakukan oleh SK Batu Rakit sangat bertepatan. Jadi mohon digalakkan sekolah-sekolah yang lain untuk meneruskan program ini atau mengadakan kerjasama dengan pihak UNIZA yang kita tahu bahawa merupakan universiti community yang memberikan banyak impak-impak yang menarik kepada para pelajar sekiranya jaringan program usaha sama dapat dibentuk. Jadi begitulah sedikit sebanyak topik kita punya. Jadi saya mewakili pihak Rusia pada hari ini mohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang pengenalan program ini terdapat silah dan salah kata ataupun apa jua yang berlaku, dan juga saya mewakili pihak Rusia dan juga pihak sekolah, seterusnya pihak pencerama ini mengucapkan terima kasih kepada semua guru-guru, ibu bapa, murid-murid ataupun seluruh warga Kementerian Pendidikan Malaysia yang menonton di seluruh negara pada hari ini. Jadi salam hormat, selamat berpuasa, dan dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali kepada pengacara majlis. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada moderator iaitu Encik Muhammad Johari bin Jusoh, penolong kanan pentadbiran SK Batu Rakit yang telah mengendalikan sesi webinar sebentar tadi. Untuk makluman semua penonton, pihak PPD Kuala Nerus dengan kerjasama semua guru di daerah Kuala Nerus akan melancarkan hub digital pembelajaran di mana ia merupakan satu inisiatif PPD bagi memastikan kelangsungan pembelajaran murid-murid di daerah Kuala Nerus ini. Di samping itu, selaku sekolah transformasi, pihak sekolah juga sebelum ini telah mengadakan pengagihan modul pembelajaran semasa sekolah ditutup akibat COVID-19 yang lalu. Untuk makluman semua penonton, cetusan idea program pada hari ini adalah bertitik tolak daripada idea Tuan Guru Besar SK Batu Rakit iaitu Puan Nur Azura binti Tahir, dan yang dipertua PIBG SK Batu Rakit iaitu Tuan Haji Bazlan bin Abdul Rahman bagi memastikan proses kemenjadian murid terlaksana walaupun pandemik COVID-19 melanda. Di sini peranan dan tanggungjawab ibu bapa amat ditekankan bagi memastikan proses pembelajaran anak-anak di rumah berlaku. Diingatkan sekali lagi, link SBL KPM akan ditutup setengah jam selepas sesi webinar ini berakhir. Sebelum mengundurkan diri, saya mewakili warga SK Batu Rakit ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada kru-kru unit media kreatif UNIZA, penceramah pada hari ini yang berbahagia Dr. Wan Omar Ali Saifuddin bin Wan Ismail, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Fakulti Reka Bentuk Inovatif dan Teknologi Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA dan semua AJK yang terlibat. Seterusnya terima kasih juga diucapkan kepada PIBG SK Batu Rakit, khususnya kepada yang dipertua PIBG iaitu Tuan Haji Bazlan bin Abdul Rahman dan semua ibu bapa atau penonton di siaran Facebook Live di laman Sebara.
Saya Mazidah binti Muhammad memohon ampun dan maaf sekiranya ada tersasul kata sepanjang sesi webinar ini berlangsung. Sesudahi webinar keibubapaan pasca COVID-19, peringkat kebangsaan anjuran PIBG SK Batu Rakit dengan kerjasama UNIZA dan PPD Kuala Nerus yang julung kali diadakan ini dengan surah Al-As. Sadaqallahul Azim. Sekian dahulu. Selamat menjalani ibadat puasa bagi seluruh muslimin dan muslimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-hamba-Mu yang kerdil ini dari segala musibah. Engkau jauhilah diri kami dari penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami dari bala yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi. Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus walau di mana sahaja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan, Ya Allah. Tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepadamu, Ya Allah. Lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah hidup kami.